Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar rakan-rakan yang saya hormati sekalian? Bertemu lagi kita dalam muzakarah yang muzakarah yang ke lebih kurang pada muzakarah yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-6 dah. Sekarang ni kita dah masuk muzakarah yang ke-6. Dalam tajuk-tajuk kita sebelum ini, bukan setakat yang 5 yang lepas tu, bukan setakat 1 muzakarahnya, ada yang 2, ada yang 3 kali jadi banyak juga nak boleh ke sampai bab 2 asas-asas TBST ni dalam anak tajuk zon A, zon B dan zon C hingga G. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan, kami di sini doakan semoga perjalanan jadual silibus GOTI 2 ni dapat berjalan dengan lancar. Kita hanya mampu merancang dan hanya Allah juga yang menentukan. Semoga daripada apa yang telah kita susun ini, kita boleh mengikut kesemuanya dengan tersusun. Lebih kurang begitulah. Dan pada malam ini, malam Ahad. Ya betul. Hari ini malam Ahad, 8 hari bulan November untuk muzakarah 2.3 ini. Jadi, untuk tajuk ini, zon A, zon B, zon C hingga zon G. Saya tetapkan lagi lah zon B ini untuk kita ulangkan. Sepatutnya malam ini zon A, zon C dan zon G. Kerana zon B baru ni kita dah bawa naik ke bab 2.2. Tapi disebabkan saya lihat ada lagi ramai rakan-rakan kita yang baru tidak lagi jelas dengan zon B. Jadi saya fikir pada malam ini dengan tajuk ini pun saya ulangkan lagi zon B yang telah saya muzakarahkan baru-baru ini. Begitu. Jadi sebelum tu saya ucapkan dulu. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang. Ada lagi rakan-rakan kita yang baru masuk ke sini, ke Akademi TBST ini. Selamat datang kami ucapkan. Semoga kehadiran rakan-rakan di sini kita dapat sama-sama menjalinkan silaturahim. Selain kita belajar, kita nak bersilaturahim. Belajar tu pun sambil-sambil je. Yang penting kita tidak stres. Kita bersama-sama satu keluarga, kita ada masa kita serius.
Ada masa kita bergurau senda. Ada masa kita meluahkan perasaan. Seperti hari semalam, ada rakan kita yang meluahkan perasaan. Oh, bagus, bagus. Sekurang-kurangnya kita dapat lebih mengenali. Lebih mengenali. Kemudian kita cuba cari ikhtiar bagaimana hendak membantu. Walaupun jauh, kita ni jauh ni, jauh-jauh semua. Ada yang di Indonesia. Di Indonesia ada daerah-daerahnya bagaimana. Di Malaysia ni, segenap penjuru Malaysia. Di Singapura, di Brunei. Dan selebihnya rakan-rakan kita di luar sana. Seperti di Colombia, di Afrika, dan lain-lain lah. Begitu. So, selamat datang. Selamat datang kami ucapkan, kami amat alu-alukan kedatangan rakan-rakan. Semoga kita dapat apa yang seperti yang saya beritahu tadi lah. Kita dapat lebih mengenali, bersilaturahim. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita mulakanlah dengan zon A terlebih dahulu. Ini apabila kita kata tentang bab 2 ni, mengenai asas TBST. Bila kata asas ni ialah proses kita mengenali. Kita mengenali. Dan dalam proses mengenali itu, sekiranya kita tidak kenal, maka tidak cinta. Begitu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sekiranya kita tidak kenal, maka kita tidak cinta. Begitulah pada asas-asas ini. Yang mana telah diulangkan sebelum ini, laut tenang. Okey. Bentuk perjalanan menaik, menurun, sideway. Okey. Kemudian kita dah masuk pada zon B. Okey, hari ini kita akan masuk pada zon A. Kita ulang lagi zon B dan zon C hingga zon G. Jadi asas-asas ini kita perlu letakkan dalam diri kita ni sebagai satu perkara yang kukuh. Begitu. Sepertinya kita piling. Kan macam seperti kita buat bangunan yang besar-besar tu. Sekiranya pilingnya, tapaknya tidak kukuh. Tapaknya tidak kukuh, bermakna bangunan itu tidak kuat. Begitu. Sama juga rumah pun begitu. Sekiranya tapaknya itu tidak kukuh, tidak kuat, mulalah dengan retaknya, okey, dengannya dengannya dia terbelah sana sininya, begitu. Jadi tapak ini, asas ini perlu kuat. Seperti mana dalam 2-3 hari lepas, ada juga adik Din menerangkan. Adik Din menerangkan sekiranya kita masih lagi berada pada asas. Dan dalam proses pada asas itu, kita ternampak rakan-rakan kita yang lain yang telah mahir menunjukkan berbagai-bagai ilmu TBST yang advance. Kita seboleh-bolehnya kita jangan pandang ke atas untuk meniru dulu. Jangan pandang ke atas. Yang penting pandang ke bawah. Pandang ke bawah supaya kita tidak terpijak paku. Supaya kita tidak termasuk ke dalam lubang. Maksud yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan oleh adik Din itu, pandang ke bawah itu ialah asas yang ada pada diri kita. Asas itu kita kena kuatkan. Seperti laut tenang, seperti bentuk-bentuk market, seperti zon A, zon B ini.
volume, masa-masa. Kerana ini perkara asas ini kita perlu ada di dalam diri kita sebagai perkara yang sangat penting. Sama juga seperti kita berada di sekolah lah. Di sekolah, di peringkat awal belajar kanak-kanak untuk membolehkan ia membaca. Dia perlu tahu asas yang paling bawah sekali tu. Sekiranya tak ada asas tu, tidak boleh membaca. Itu yang jadi seperti cerita Piramli tu. Pendekar bujang lapuk, siapa yang ingat? Sampai ketua tak tahu membaca. Jadi kita di sini pun begitu juga. Sekiranya kita tidak mahirkan asas-asas ini, bermakna sampai bila-bila kita tidak akan tahu melihat, memahirkan sifat-sifat perjalanan forex ini. Begitu. Jadi saya amat tekankanlah, biarlah pada asas-asas TBST ini, lukislah dengan banyak. Biar kita lukis banyak. Saya ulangkan melukis itu, melukis biarlah di atas kertas dengan berulang-ulang. Maksudnya kita cari market-market dalam bentuk-bentuk yang sama, kita lukis, kita warnakan, kita tenung, kita teliti. Begitu. Kerana jalan-jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu di TBST ini, 1, 2, 3 orang lah yang berjaya. Mereka tidak ada gunakan cara lain. Hanya dengan cara begini. Tujuannya untuk menghidupkan minda para sedar kita kepada market ini. Sama juga dalam kita peringkat sekolah dulu pun, peringkat awal belajar tu pun, berapa kali kita menulis huruf A, huruf B, huruf C berulang-ulang kali. Sehingga kita boleh membaca. Membaca itu, mula-mula tu merangkak-rangkak membaca. Lambat membaca. Tergagap-gagap membaca. Dan bila diulang, akhirnya kita mahir membaca. Kita mahir mengira. Okey? Dan seterusnya, yang mahir itu, perkara yang menyebabkan, perkara yang menjadikan kita mahir itu, sebenarnya minda separa sedar kita. Jadi kita melihat, berapa kali saya ulangkan, kita melihat forex ini sebagaimana perkara-perkara lain di dalam dunia ini. Kita tidak lihat dia melalui indikator. Kita tidak lihat dia melalui gabungan sistem-sistem yang ada indikator di dalamnya. Kita tidak melihat begitu. Ramai di luar sana, kebanyakan sistem-sistem menggunakan indikator. Jadi kita tidak melihat begitu. Kerana kita di sini, kita melihat sifat-sifat market. Kita melihat bentuk-bentuk market. Kita melihat volumes berulang market. Kita melihat stesen putar arah, stesen sambung arah, berbagai-bagai lagi. Kita melihat HH1 luar pot, HH1 dalam pot. Begitu. Jadi kesemuanya itu kita lihat sifat market yang kita kaji, kita teliti berulang. Daripada berulang itu kita namakan dia. Kita namakan sifat yang berulang itu. Daripada nama-nama itu, kita kukuhkan dengan batal, dengan risikonya,
dengan validnya. Begitu. Jadi akhirnya kita berjaya trade di trend perjalanan. Itu yang orang mahu. Kita tak mahu trade di market sideways. Kita tak mahu trade di condition yang pasif. Kita hanya mahu di tempat-tempat yang aktif. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan GOTY 2 ini mengikut silibus yang ditetapkan. Okey, baik. Okey, mari kita mulakan dengan zon A. Okey, seperti mana pada rakan-rakan yang baru, zon A ini apa? Zon A ini apa? Ramai pada yang dah tahu itu, yang dah lama itu, biasalah. Tapi pada rakan-rakan yang baru, okey, zon A itu apa? Jadi malam ini kita back to basics mula lah. Zon A ini bagaimana kita nak mengenal zon A. Zon A itu terbentuknya bagaimana. Kemudian apa fungsi-fungsi zon A. Kita melihat dia dari asasnya. Ya. Okey, baik. Cuba lihat. Ya. Zon A apa? Zon A itu ialah keseluruhan candle jam 8 pagi waktu Malaysia. Ataupun senang kata dari segi GMT-nya, GMT 8. Nampak ya? Bila kata 8 pagi waktu Malaysia, dia tidak ada 9 pagi. Dia tidak ada 10 pagi. Ya? Dia tidak ada jam 6 pagi. Dia tidak ada jam 7 pagi. Semuanya jam 8 pagi. Nampak ya? Dia keseluruhan. Jadi pada rakan-rakan yang baru, untuk kita melihat zon A ini, jangan diubah-ubah lah. Kerana dia memang telah terbukti berkesan berada di jam 8 pagi. Begitu. Okey, mari kita lihat gambar yang saya hantar itu. Okey, saya hantar itu ialah sebiji candle. Saya terus tuliskan di situ 8 pagi. Okey. Jadi bila kata keseluruhan candle jam 8 pagi, bermakna dia dari low hingga ke high. Begitu. Dia bukan dari open ke close. Nampak tak saya tandakan low, open, close, high. Low tu low shadow lah. Open tu open candle. Close tu close candle. Dan high tu high shadow lah. Okey, baik. Jadi bila dikatakan jam 8 pagi, bermakna keseluruhan itu high, dari high membawa ke low. Begitu. Bermakna keseluruhan jam 8 pagi ini menjadi support. Okey, yang pertama. Yang keduanya, dia menjadi arah market apabila ada candle yang keluar daripada zon A. Begitu. Bila kata bab support tadi, bila katakanlah market keluar daripada zon A, kemudian dia datang balik, dia reject. Dia reject itu tidak semestinya di high. Dia reject itu tidak semestinya di close. Ada masa di tengah-tengah candle pun di reject juga. Jadi sebab itulah ditetapkan zon A ini keseluruhan jam 8 pagi. Bila kata keseluruhan, di situlah terbentuknya zon. Di situlah terbentuknya zon.
Sebab itu kita terus tanda keseluruhan candle 8 pagi menjadikan ia zon. Zon dalam satu kawasan. Begitu. Bila dikatakan zon ini di dalam satu kawasan. Jadi untuk rakan-rakan yang baru, okey. Kenapa kenapa zon A? Ada juga yang bertanya, kenapa zon A? Sebab apa zon A? Jadi pada saya pun pertikaian itu tetap sama jugalah. Zon A ini ialah nama. Zon A ini ialah nama yang diberikan oleh adik Din pada candle jam 8 pagi. Jadi kita tidak bolehlah mempertikaikan nama. Kerana daripada penelitian yang lama, daripada kajian yang lama, daripada hasil melukis yang lama, okey, banyak terbukti sifat berulangnya market. Sifat berulangnya market, sama ada arah market, sama ada rejection market, banyak berulang di jam 8 pagi. Jadi kenapa ada yang bertanya, kenapa tak ambil pukul 9? Kenapa tak ambil pukul 10? Kenapa tak ambil pukul 11? Kenapa tak ambil pukul 12 tengah hari? Kenapa tak ambil pukul 7? Kenapa tak ambil pukul 6? Saya ada dengar pertikaian itu. Bila tanya kenapa itu, jawapannya ialah daripada kajian. Kajian apabila berlaku berulang menunjukkan ianya menjadi sifat market. Begitu. Sesuatu perkara yang berulang, ia menjadi sifat market. Sekiranya sebelum ini adik Din menemukan berulangnya di 10 pagi, bermakna 10 pagilah tempat berulang untuk candle ini. Tetapi apa yang berlaku, 8 pagi ialah tempat yang berulang untuk arah market, untuk support dan resistance. Begitu. Dan sehingga sekarang telah dibuktikan. Ini bukan sahaja penelitian. Ini bukan sahaja bukan sahaja kajian, tetapi kajian penelitian ini telah dibuktikan. Dan ada rakan-rakan kita yang telah berjaya di sini menggunakan zon A ini sebagai salah satu metod, sebagai salah satu cara utama untuk digunakan di dalam trade mereka yang berjaya. Begitu. Jadi seperti mana yang adik Din pernah nyatakan, asalnya 8 pagi ini semuanya dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang kita nak mencari di mana berulangnya sesuatu tempat itu yang menjadi ketetapan dalam masa satu hari. Tetapi setelah setelah berdoa, seperti mana yang adik dan ceritalah, berdoa Allah kesihankan beliau. Jadi penemuan untuk zon A di 8 pagi ini Allah bukakan nur dan hidayahnya untuk dapat meneliti sifat market berulangnya sesuatu arah market, sesuatu support dan resistance harian adalah di jam 8 pagi, yang mana ia dinamakan zon A. Begitu. Jadi ini bukan kebetulan ya. Ini bukan kebetulan. Ini semua telah berada di dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebetulan. Dan
hasilnya sekarang. Ini yang saya cerita tu dulu. Sekarang ini hasilnya zon A ini juga telah dikembang-kembangkan. Ilmunya, kefahamannya telah berkembang sehingga melibatkan gabungan-gabungan yang besar. Sehingga kita dapat lihat waktu news yang paling kuat sekalipun, non-farm, ECB, tidak dapat tidak dapat melawan zon A ini. Apabila terdapat gabungan-gabungan padanya, ini yang cerita yang advance sedikit lah. Okay. Sehingga news-news yang besar pun mengikut arah daripada gabungan zon A. Begitu. Jadi itu ialah ilmu yang telah dikembangkan. Asasnya inilah yang saya bagi saya hantar gambar tu daripada high ke low candle 8 pagi tu, keseluruhan tu ialah zon A. Tak kira lah di mana-mana. Antara high dan low. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. Bagaimana kita nak melihat zon A ini secara lebih detail, kerana zon A ini dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ni dia berlaku perubahan. Cuma saya nak tekankan, perubahan pada jam waktu Malaysia itu tidak berubah. Ingat ya, saya tekankan di waktu Malaysia jam 8 pagi itu tetap jam 8 pagi. Yang berubahnya di MetaTrader 4. Yang berubahnya di chart-chart kita. Begitu. Kerana dalam 1 tahun dia ada 2 session. Dia ada pertukaran-pertukaran musim di luar sana. Yang mana kita di sini tetap jam 8 pagi. Bila kita teliti dekat MetaTrader 4, ada perubahan. Perubahannya sikit sangat. Masa kita tidak berubah, tapi dia MetaTrader 4 itu berubah. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat, saya telah pun hantar gambar untuk zon A. Gambar yang saya hantar tu yang berlaku di MetaTrader 4, okey? Yang berlaku di MetaTrader 4 pada waktu sama. Pada musim panas. Lebih kurang begitulah. Di negara-negara luar tu lah. Okey? Nampak ya? Di MetaTrader 4 pada summer time ni bermula jam 5 pagi, tempat period separator tu, nampak garisan vertikal antara hari tu. Zon A berada di candle yang keempat. Okey, nampak ya? Sama juga, tetap jam 8 pagi. Yang mana di situ yang membezakannya open harian tu. Open harian di MetaTrader 4 jam 5 pagi. Okey, jam 5 pagi. Yang mana pada summer time ni zon A berada di candle yang keempat. Okey, dan bila kita kira juga pun tetap sama, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Nampak tak? Jadi jangan risaulah. Jangan risau. Tidak ada perubahan di waktu jam Malaysia kita. Jam 8 pagi itu tetap. Cuma yang berubahnya di MetaTrader kita itu. Di platform-platform kita itu. Begitu. Baik, mari kita lihat zon A yang berada di winter time pula. Okey. Di winter time ni biasanya pada waktu hujung-hujung tahun membawa ke awal tahun lah. Okey, nampak ya? Ya seperti yang berlaku di sekarang ini. Okey, sekarang ini baru mula winter. Jadi bermula jam 6 pagi
di period separator tu jam 6 pagi. Kemudian jam 7 pagi, jam 8 pagi itu berada di candle yang ketiga. Nampak tak? 8 pagi berada di candle yang ketiga untuk winter time. Sekarang ni lah. Sekarang ini. Sekarang ini untuk di tempat saya ini bermula pada hari Isnin minggu lepas. Begitu. Dia berbeza antara broker. Ada broker di Europe, ada broker di US, ada perbezaannya. Nanti seterusnya itu kita akan cerita di tempat lain lah. Kita bukan nak cerita tentang itu hari ini. Kita nak ceritakan tentang zone A ini bagaimana. Jadi nampak tak dia punya penandaan high zone A dengan low zone A tu. Nampak ya? Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Beginilah kita dari segi masa itu di Malaysia saya tekankan lagi sekali tidak berubah. Kita tetap berada pada jam 8 pagi zone A. Dari high-nya membawa ke low-nya kita tandakan. Begitu. Baik, mari kita lihat pula penandaannya di MetaTrader kita itu. Dan yang saya tunjukkan ini di summer time, candle yang keempat. Okay, cuba perhatikan ya. Di candle yang keempat, nampak tak di setiap selepas period separator untuk daily tu, kita nampak ya. Kita kira 1, 2, 3, 4. Candle yang keempat itu ialah zone A. Ataupun tak payah kira pun tak apa. Kita tengok masa kita tengok di chart kita, kita boleh nampak zone A berada di mana. Hanya membanding. Cuma kita nampak, kita tahu pada waktu berlaku itu bagaimana dan bagaimana. Nampak ya? Jadi pada yang saya tunjukkan tu di 19 September hingga 23 September. Pada waktu ini 19 hingga 23 September ini, zone A berada di candle yang keempat. Atau senang kata ini masih lagi pada summer time. Nampak ya? Jadi kita tanda zone A itu kita buat terus kotak. Daripada high membawa ke low terus bawa ke jam 4 pagi. Terus bawa ke jam 4 pagi. Nampak tak? Kerana jam 5 pagi itu dah kepunyaan hari esok. Kepunyaan hari esoknya. Jadi kalau dekat dengan MetaTrader tu, sekiranya dekat dengan MetaTrader tu, jam 4 pagi tu berada pada 23.00. Begitu. Baik, dan saya telah pun hantar lagi gambar untuk live macam mana menanda zone A tu di chart kita tu. Saya hantarkan di candle yang ketiga pun saya hantar. Sekarang ni saya baru lepas hantar gambarnya tu. Perhati ya. Apabila di winter time ni, ni bermula pada, saya tandakan ni bermula pada minggu lepas lah ni. Nampak ya. 3 November untuk di MetaTrader saya. Untuk di platform saya 3 November. Sekiranya di XM dah bermula awal lagi. Nampak ya. Jadi nampak tak dia berada sekarang ini kita menanda zone A di candle yang ketiga. Kita dah masuk winter time sekarang ini ya. Boleh nampak ya. Jadi cara menandanya pun samalah. Kita cari high, kita cari low, terus buat box ya. Atau senang kata dapatkanlah box pada rakan-rakan. Box tu Abang Z, boleh berikan box indikator untuk box zone A. Semacam seperti saya tak suka dah. Saya sekarang ni memang tak guna langsung indikator. Jadi saya lebih suka menanda sendiri zone A.
Bukan apa. Sebab apa mudah untuk saya menanda dalam chart ni. Untuk saya menanda chart saya tak berat, begitu. Indikator ni bila kita banyak sangat dia berat kan. Begitu. Walaupun komputer saya ni memang dah power dah ni. Tapi saya lebih sukalah menanda. Menanda secara manual. Banyak yang saya buat secara manual sekarang ini. Kerana apa? Kerana saya tak mahu dah malas-malas macam dulu. Itu je pointnya. Sekurang-kurangnya kita alert zone A berada di mana, kita lukiskan dia, kita tandakan dia. Begitu. Jadi yang saya tunjukkan kepada rakan-rakan ini, yang saya tanda sendirilah. Yang saya tanda sendiri. Untuk zone A-nya. Bagaimana. Begitu. Nampak ya? Okey, baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, sedikit sebanyak saya telah terangkan kepada rakan-rakan tentang zon A. Jadi seterusnya saya harap sedikit sebanyak rakan-rakan mengenali daripada apa yang saya terangkan tadi, dan sebolehnya ulanglah rakaman muzakarah ini supaya kita lebih alert lah, lebih alert, lebih faham dengar sehingga 2-3 kali ni. Okey, baik. Jadi bagaimana sekarang ni kita cerita bagaimana apa yang biasa kita lakukan dengan zon A ini. Apa yang kita biasa lakukan dengan zon A. Okey, baik. Yang pertama ni mari kita lihat arah. Kita melihat arah market daripada zon A. Arah market yang bagaimana yang kita mahukan daripada zon A. Okey. Arah market daripada zon A yang kita mahukan. Yang pertama, kita mahukan zon A yang berada di luar port. Zon A yang berada di luar port yang mengikut perjalanan exit port. Katakan exit port ke arah buy. Kemudian keesokan harinya zon A itu selepas market merepair tu, zon A tu dia keluar lagi arah buy. Jadi itu boleh follow. Begitu. Itu boleh follow. Sekiranya arah keluar ke arah buy zon A, okey. Jadi kita boleh follow. Saya tak mahu cerita berapa pips keluar apa ke tak. Saya nak cerita arah market saja dulu ya. Kerana bila kata 10 pips, masanya apa belaka semua tu, itu nanti melibatkan kerangka kerja. Kerangka kerja kita ada kerangka kerja dalam tajuknya yang tersendiri. Jadi yang pertama yang kita gunakan arah daripada zon A ni, yang paling lazim dilakukan ialah ketika market telah pun keluar daripada port. Okey, bukannya waktu keluar tu kita ikut, tak. Kita tunggu hari esok, dah confirm keluar, dan hari esok kita tunggu arah daripada zon A. Saya ulangkan lagi, sekiranya exit port itu ke arah buy, cantik keluar daripada zon A hari esoknya buy juga selepas market merepair ataupun selepas market berehat. Okey, jadi valid untuk kita follow zon A itu. Menunjukkan market hendak menyambung perjalanan. Katakan ke buy tadi, market nak menyambung perjalanan ke arah buy. Begitu. Okey, baik. Yang kedua, bagaimana apa yang kita nak daripada arah zon A ini? Iaitu candle yang keluar daripada zon A itu. Jangan besar. Jangan terlampau besar.
Kerana apabila candle yang keluar daripada zon A itu besar, katakan buy tadi katakan dalam bentuk tadilah buy. Buy, okay, kemudian dia buat, biasanya benda ni dia tak berlaku di luar pot, dia berlaku di dalam pot biasanya. Biasanya yang keluar besar ni dia berlaku di dalam pot. Kalau di luar pot tu dia terus keluar besar luar biasa, baru dia buat isyarat awal putar arah semula. Tapi biasa yang berlaku yang nombor 2 ini, saiz keluar besar tu, ialah biasanya berlaku dalam pot. Okay? Bila keluar besar tu, kita jangan follow lah. Jadi kita nak keluar tu comel-comel je. Kita nak keluar daripada zon A itu, candlenya tidak terlampau besar. Jadi kesimpulannya untuk nombor 2, arah zon A yang kita nak ialah dia senang kata dengannya bila kita bandingkan, dia tidak ada saiz. Ingat tidak ada saiz. Ada lagi yang bertanya nanti berapa saiz dia, berapa volume dia. Kita bukan seperti dahulu. Kerana peringkat pembelajaran TBST sekarang ini kita hanya membanding. Kerana apa? Volume, bila mengatakan tentang saiz ini, saya ulangkan lagi, ia melibatkan volume. Volume ini berubah-ubah dari semasa ke semasa. Tahun lepas, volume lain. Tahun ini, volume lain. Awal tahun, volume lain. Tengah tahun, volume yang lain. Akhir tahun, volume lain. Jadi kita tak boleh tetapkan volume. Ingat, jangan tetapkan volume. Kita hanya membanding. Okay? Kita hanya membanding dengan candle-candle di sebelumnya. Yang mana yang nombor 2 ni, candle yang keluar daripada zon A tu tidak besar. Tidak besar dan kita nampak dia keluarnya itu di awal perjalanan. Biasanya dengan kehadiran zon B dan sebagainya. Nampak Okey, yang ketiga, arah daripada zon A ini yang kita mahu. Yang kita mahu ialah ia tidak dihalang. Ia tidak dihalang oleh HH1. HH1 high ataupun HH1 low pot. Okey? Ini biasanya market ni berlaku di dalam pot. Ia tidak dihalang oleh, maknanya dia jauh lagi. Dia berada di awal lagi. Dia katakan zon A itu berada di HH1 high, arahnya ke arah sell. Bermakna comel sangatlah tu. Dia jauh lagi daripada HH1 low. Begitu. Jadi ini yang kita mahu. Ini yang kita mahu untuk arah zon A. Okey? Yang keempat, zon A ini tidak dihalang oleh zon B. Dia boleh jadi batal, dia boleh jadi berisiko. Dia boleh jadi batal, dia boleh jadi berisiko. Begitu. Ini saya mau cerita dulu. Kerana banyak kefahaman ini, kefahaman yang daripada kita awal dulu. Daripada awal penemuan. Jadi selepas ini saya akan tambahkan lagi lah tentang bagaimana kita nak validkan tu lagi. Kemudian yang kelima. Okey, yang kelima begini. Dia yang kelima tadi, okey, dia nak comelnya trade di zon A ni untuk market dalam pot. Saya cerita pula untuk market dalam pot. Katakan zon A berada di HH1 high. Okey. Arah zon A ialah sell. Jadi kita kena perhati market di sebelum zon A tu lagi. Ada tak perjalanan buy yang mengeluarkan sifat akhir perjalanan. Jadi sekiranya dia punya
dia punya perjalanan itu lengkap. Katakan buy lengkap, ada akhir. Kemudian membentuk zone A. Kemudian ada arah daripada zone A, sell semula. Jadi itu yang kita nak. Market berada di dalam pot. Dari segi masa yang keberapa dah ni? Yang ketujuh Yang ketujuh lebih kurang. Dari segi masa, biasanya zone A ini kita trade di 12 tengah hari ke atas. Zone A ini comel. Comel apabila kita dapat trade pada 12 tengah hari ke atas. Okey. Kerana apa? Kita dah nampak arah market, perjalanan market tu siap-siap di selepas 12 tengah hari. Biasanya begitulah. Biasanya begitu. Okey. Dan yang ke-8, betul ke kiraan saya ni? Tak apalah. Nanti rakan-rakan boleh kira sendirilah. Yang ke-8, dari segi volume max. Okey. Kita di sini ada volume max berulang. Ni saya cerita dululah. Okey, volume max berulang ini katakan, okey, yang comelnya arah daripada zone A ini dia keluar tu, okey, dia keluar itu volume max itu belum lagi maksimum. Senang kata begitulah. Katakan perjalanan sebelumnya buy, kemudian lengkap perjalanan buy, ada candlestick akhir, kemudian buat zone A, kemudian arah zone A ialah sell semula. Jadi dalam proses keluar arah sell daripada zone A itu kita kira volume. Volume berulang, adakah telah max? Sekiranya belum max, okey, comel untuk kita follow zone A. Sekiranya telah max, okey, bahaya, risiko. Dan yang ke-9, ni penambahan daripada dapatan adik Din daripada sebelum-sebelum inilah. Arah zone A, comel. Yang kita mahu trade zone A ni, yang ke-9 ni, okey, apabila ia selari dengan arah H1. Arah H1 ni saya sebutkan dululah. Saya sebutkan dulu. Katakan arah H1 buy. Okey, bukan exit pot ni. Bukan dalam pot, bukan exit pot. Dia arah H1. Arah H1 ni kita perlu tahu HT, HJ. Okey, kita dah nampak arah H1 buy. Dan zone A keluar menghala ke buy. Dalam proses itu kita kira lagi volume max yang kecil-kecil tu. Okey, comel, boleh masuk. Sangat valid untuk mengikut arah H1. Senang kata, apabila yang ke-9 ini pada saya ia menjadi ibu. Ia menjadi ibu kepada nombor 1 hingga nombor 8 tadi. Yang penting kita lihat arah H1. Sekiranya zone A keluar arahnya melawan arah H1, saya fikir trade di situ amat risiko. Begitu. Boleh jadi dia senang batal. Begitu. Boleh nampak ya? Okey, baik. Saya cerita pula yang arah zone A batal. Senang je. Dia berlawanan lah daripada yang valid tadi. Okey, yang kita nak tadi. Okey, batal zone A ini senang kata adik Dim pun ada cakap baru ini. Sekiranya boleh. Sekiranya boleh yang melawan arah H1 itu terus anggapkan dia batal. Walaupun dia pergi, tapi pergi itu hanya sementara untuk repair dalam kategori repair market sahaja. Begitu. Itu yang paling besar ibu dia.
Nampak ya? Yang penting kita anggapkan terus yang melawan arah H1 itu terus batal. Sebab apa? Sebab dia amat risiko. Amat risiko ini berhampiran dah dengan batal. Jadi saya nampak susah lah. Sekiranya tidak mengikut arah H1. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, mari kita lihat yang batal. Saya terus bagi tahu nombor 1 tadi, arah H1 tidak mengikut arah H1. Terus batal. Okey. Yang keduanya saiz yang keluar daripada zon A, okey, adalah dengan saiz yang besar. Batal. Saiz skandal yang besar keluar daripada zon A, yang besar, apatah lagi terlampau besar, batal. Yang ketiga, sekiranya market sebelumnya kuat satu arah. Okey? Kuat satu arah. Kemudian zon A, dia cuba lawan arah pada hari selepasnya itu. Katakan kuat satu arah, buy. Kemudian hari selepas itu tak ada market luar biasa pada zon A, kemudian tiba-tiba dia buat arah sell. Batal untuk kita follow. Kerana untuk menukarkan arah market kuat ini, perlukan bentuk-bentuk market yang luar biasa. Sekiranya tidak ada bentuk market yang luar biasa, batal kita follow zone A. Begitu. Baik. Yang ke berapa dah? Yang keempat ya. Yang keempat, dihalang oleh support H1 high atau H1 batal juga. Yang kelima, dihalang oleh zone B. Batal juga. Nampak ya? Yang kelima dihalang oleh zone B. Batal juga. Kemudian yang keenam, tidak ada candle sifat. Katakan sebelum perjalanan, sebelumnya itu, sebelum zone A, tidak ada perjalanan yang jelas. Okey? Tidak ada perjalanan yang jelas. Candle sifat akhir perjalanan buy itu tidak muncul. Kemudian market dia putar arah dekat zone A. Dia jadi amat risiko. Okey? Senang kata, kita hindarkanlah risiko ini. Yang ketujuh, volume telah pun maksimum. Keluar je daripada zone A, volume dah maksimum. Amat risiko untuk kita follow. Okey? Dan yang ke-8, masanya tu ya. Masanya itu melibatkan masa-masa macam mana? Masa-masa katakan market hari tu dia sideways saja. Sideways sehingga ke akhir US. Akhir US tu baru keluar zone A. Pada saya amat risiko untuk kita follow market dah sehingga di akhir US ini. Begitu. Jadi sebelum saya masuk, masa betul-betul mencemburui kita. Tapi tak apa, tadi kita ada spend 15 minit. Kita rehat dulu 5 minit. Nanti kita ambil 15 minit untuk baul. Okey, kita rehat dulu. Lepas ni kita akan ulang zone B sekejap dalam 10 minit. Kemudian kita masuk pada zone C hingga zone G. Mudah je, zone C hingga zone G ni hanya nak maklumkan jarak volume. Jarak volume perjalanan. Lebih kurang begitu. Okey, jadi bolehlah mulakan iklan dalam masa 5 minit ini.
pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Sila. Alif. Alif. Ba. Ba. Te. Ta. Se. Ta. Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya Ramli. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu. Satu. Ada eko. Ada. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapak saya. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambang kan tak jauh. Tidak sabar ini. Dah. Cik Aziz, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Sama. Oh, Jim mata buta lah cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Aziz. Yang ini huruf ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai toncik. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu, Coba sekarang Pak Abu pula. yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Itulah. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf Huruf H. Okey, kita sambung Kita sambung tentang zon B. Sebelum tu minta maaf lah pada rakan-rakan yang line internetnya agak slow sampai gambar pun tak keluar. Aduh. Kerana bila kata penerangan bahagian asas ini agak sukar untuk kita menandakan tarikh supaya boleh lihat di MT4. Tapi saya fikir mudah je tu. Mudah je. Hanya nampak sebab saya tadi banyak pada bentuk-bentuk simulasi. Bentuk-bentuk simulasi. Nanti boleh rujuk dekatnya forum. Nanti boleh rujuk dekat forum dekat dengan Facebook fan page. Boleh juga dirujuk di situ InsyaAllah perlahan-lahan lah. Okey, baik. Jadi kita teruslah dengannya zon B. Saya ulangkan secara sepintas lalulah. Kerana zon B ni kalau kita nak terangkan secara detail seperti baru-baru ini, dia agak memakan masa. Jadi saya tegaskan secara kesimpulan lah. Kita ambil masa dalam setengah jam begitu untuk zon B ini. Yang mana zon B ini senang kata saya telah terangkan baru ini, dia di permulaan. Yang mana permulaannya, permulaan apa? Permulaan yang dimaksudkan ialah permulaan bergerak untuk sesuatu perjalanan. Permulaan bergerak untuk sesuatu perjalanan trend. Itulah zon B. Yang mana zon B ini dia berada di candle yang pertama untuk sesuatu trend. Okey? Jadi senang kata saya minta maaf sekali lah. Memang kena hantarkan gambar jugalah untuk melihat zon B.
Saya ulangkan je, gambar pun gambar ulang. Okey. Okey. Jadi kita lihat apa dia zon B tu daripada situ permulaan bergerak perjalanan sesuatu trend sama ada buy ataupun sell. Okey. Sama ada trend buy ataupun trend sell. Okey. Yang mana zon B ini terletak pada open candle di setiap awal trend. Jadi macam mana tu? Macam mana kita nak kenal zon B? Okey. Senang kata, saya telah ulangkan baru ini bagaimana zon B itu terbentuk. Bagaimana zon B itu terbentuk? Saya ulangkan, saya telah pun membuat simulasi tentang zon B seperti mana yang telah saya tunjukkan baru-baru ini. Zon B. Lihat yang di atas, gambar yang di atas, kan dia ada 2 kolom untuk gambar yang saya baru hantar tu. Yang di atas itu zon B, yang di bawah itu bukan zon B. Okey. Zon B ni bagaimana? Iaitu apabila kita nampak, okey, bila kita lihat dia telah melaksanakan sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan. Okey, cuba lihat screenshot yang saya hantar tu, okey, gambar yang saya hantar tu, yang bahagian atas sebelah kiri atas sebelah kiri cuba lihat. Okey, yang atas sebelah kiri tu nampak tak 3 candle buy. Okey, jadi bila genap sahaja 3 candle buy, yang mana poinnya pada candle yang ketiga, high-nya lebih tinggi daripada iaitu high-nya lebih tinggi daripada 2 candle di sebelumnya. Candle kedua dan candle pertama. Begitu. Jadi bila berlaku begini bermakna ini telah menunjukkan trend berlaku. Bila kata trend berlaku, bermakna juga zon B wujud. Zon B permulaannya itu berada di open candle di permulaan trend. Gambar yang belah kiri atas cuba lihat Okey, baik. Cuba lihat gambar di tengah-tengah bahagian atas tu. Okey. Cuba perhati candle buy, candle sell. Dia tak besar candle sell tu. Sekali lagi saya ulang, candle buy, candle sell, kemudian candle buy semula. Nampak tak? Point dia pada candle yang ketiga, high-nya lebih tinggi daripada 2 candle yang memulakan perjalanan. Bermakna bila berlaku begini, menunjukkan zon B terbentuk. Nampak ini saya ceritakan, ini sekurang-kurangnya. Kalau ada 4 candle, 5 candle, 6 candle, bermakna confirm lah zon B telah ada. Ini saya ceritakan sekurang-kurangnya 3 candle untuk perjalanan. 3 candle untuk perjalanan, yang mana candle yang ketiga itu melebihi 2 candle yang pertama itu. Bermakna itu terbentuklah. Okey, cuba lihat lagi gambar sebelah kanan atas Gambar sebelah kanan atas, cuba perhati. Candle pertama dia buy, candle kedua dia sell sikit, candle ketiga dia buy sikit, dia tidak melepasi Jadi di situ belum lagi terbentuk zon B. Kemudian candle keempat dia sell sikit, candle kelima baru dia melebihi 2 candle pertama dan kedua. Ini menunjukkan juga zon B terbentuk. Menunjukkan dia ada trend. Dia ada trend. Trend ni senang kata ada zon B lah. Bila kata ada trend ni bermaksud ada zon B.
bila kata sideway, dia zone B-nya tidak jelas. Ada zone B, ada yang sideway yang tidak jelas zone B. Zone atau senang kata zone B tidak ada ni bermakna market ini sideway. Begitu. Okey, cuba perhati gambar di bawah itu yang saya letakkan di situ, not zone B. Okey, bukan zone B. Okey, nampak tak dia perjalanan tu 2 candle saja. Okey, bila 2 candle itu dia masih lagi bukan zone B kerana dia bukan lagi membentuk trend. Bila kata 2 candle ini bukan trend. Dia bila trend yang dimaksudkan ialah 3 candle dan ke atas. Ataupun senang kata sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan. Tapi yang berlaku di bahagian bawah yang saya tulis sebelah kiri tu bukan zone B tu, dia hanya 2 candle. Jadi ini bukan zone B. Perhati lagi gambar di tengah-tengah bawah yang bukan zone B tu. Candle pertama dia buy, candle kedua dia sell sikit, candle ketiga dia buy. Tapi buy candle ketiga tu high-nya itu tidak melepasi 2 high candle pertama dan candle kedua tu. Nampak ya? Jadi bila berlaku begini, ini bukan zone B. Market tidak ada trend. Nampak ya? Cuba perhati lagi gambar yang di bawah sebelah kanan. Okey? Perhati. Candle buy, candle sell sikit, candle buy sikit. Lepas tu candle tu, selepas tu dia sell pula besar. Nampak tak? Bermakna pada ketika ini trend masih belum terbentuk. Dan menunjukkan juga zone B tidak. Jadi saya mahu rakan-rakan jelas tentang zone B ini. Dia punya perjalanan itu. Zone B ini perjalanan dia mesti dengan sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan. Yang mana daripada 3 candle perjalanan itu menggambarkan dia ada trend. Begitu. Jadi itu kita nak kenal. Tapi bila kita nak bila kita nak menanda daripada market-market lepas, ada asasnya untuk kita kenal zone B. Okey? Bagi menanda market-market lepas, kita sebenarnya daripada asas dulu kita ada zone B harian. Telah saya terangkan ya. Kita telah ada, saya ulang, zone B harian. Yang pertama. Yang kedua, kita ada zone B untuk trend. Yang ketiga, kita ada zone B untuk dari awal trend. Yang mana yang ketiga ini dalam zone pada trend. Yang ketiga ini dalamnya melibatkan 2 ataupun 3 zone B. Begitu. Jadi senang kata, nak senangkan lagi, mudahkan lagi minda kita. Nak mudahkan kita mengenal zone B dari segi menanda di MetaTrader kita yang di belakang tu. Senang je sebenarnya. Cari trend. Trend tu semua orang dah tahu, sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan. Katakan untuk hari semalam, katakan untuk hari semalam. Cari zone B terbawah. Mana zone B terbawah? Zone B terbawah untuk hari semalam berada pada jam 9 pagi. Nampak tak zone B buy? 9 pagi. Nampak tak candle yang pagi tu yang sebelum close di akhir US malam, dia tidak lagi mengeluarkan 3 candle perjalanan. Nampak tak? Dia dah dalam proses satu. Tapi setakat yang kita nampak ini, candle buy paling bawah yang menyebabkan hadirnya trend 3 jam ke atas perjalanannya di jam 9 pagi. Abang Faiz boleh tengok di market 7 November hari semalam tu.
Dan zone B sell, kita perlu cari candle sell yang teratas lah. Cari open candle sell yang teratas, pukul berapa tu zone B yang terbentuk. Pukul 8, 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Candle jam 9 malam. Candle jam 9 malam ialah zone B untuk sell. Nampak tak? Sebab dia dah keluar lebih daripada 3 candle perjalanan. Nampak tak bermula 9 malam semalam tu dia hadir zone B di situ. Jadi hari semalam zone B buy berada di jam 9 pagi dan zone B sell berada di jam 9 malam. Nampak tak? Untuk hari semalam. Jadi ini kita lihat untuk harian. Untuk harian. Kita nampak. Tapi bila kita baca trend, kita perlu ikut keseluruhan trend. Okey, kita perlu ikut keseluruhan trend. Maknanya kita tidak melibatkan hari lagi lah. Kita terus cari mana trend yang teratas, mana trend buy. Katakan trend buy, kita kena cari zone B yang terbawah lah. Kita tidak melibatkan hari bila menyatakan zone B untuk trend. Tadi saya nyatakan zone B harian. Okey. Jadi untuk zone B trend, perhatikan hari semalam. Hari semalam zone B buy untuk trend. Untuk trend bukan untuk harian. Untuk trend paling bawah, dia berada di jam 6.54 pagi 6 November. 4 pagi 6 November. Kemudian terus dia buy sampai hari semalam hingga ke jam 9 malam dia keluarkan zone B sell. Begitu. Nampak tak? Oops. Aduh adik Din. Silakan adik. Okey, saya ulangkan ya zone B harian yang saya hantarkan screenshot tu . Tadi saya terangkan untuk rakan yang internetnya slow sikit. Tapi mungkin kita di sini ada ramai rakan yang perlu melihat secara visual. Okey. Jadi zone B harian, saya ulangkan yang pertama tadi . Dia berada di setiap hari. Cuba tengok Cuba tengok perjalanan. Kita memerhati zone B harian ini bermula daripada awal pagi. Bukan bermakna kita menanda zone B harian di setiap jam 5 pagi ataupun 6 pagi. Bukan. Kita melihat perjalanan. Okey, katakan dalam screenshot tu pada 11 Ogos tu Okey, Abang Faiz pun boleh tengok di jam 11. Abang Faiz pun boleh lihat bukan 11, di 15 Ogos. Okey. Perhati di 15 Ogos 15 Ogos itu perhati perjalanan dia. Okey. Perhati perjalanan dia daripada jam 5 pagi. Okey. Kita sekarang ni kita nak cari zone B harian bermula dengan perjalanan dia. Perjalanan hari itu dia mulakan perjalanan buy dulu ke ataupun perjalanan sell dulu ke yang dominan. Kita lihat perjalanan yang dominan untuk kita lihat zone B harian. Begini cara kita asasnya secara pada smart trade dulu. Smart trade dulu kita lihat perjalanan dia tu daripada pagi bawa ke London, bawa ke US. Kita lihat mana dulu yang dominan. Jadi pada 15 Ogos ini kalau kita lihat perjalanan dia tu daripada pagi dia mulakan dengan menaik.
Dia buat laut tenang dulu. Okey, kemudian dia menaik. Nampak tak? Jadi, dominannya zone B pada 15 Ogos ini ialah zone B buy. Zone B buy untuk 15 Ogos. Jadi, bila price datang semula, nampak tak 15 Ogos tu, market dia terus kuat ke bawah tu. Jadi dia terus kuat ke bawah tu, sebenarnya dia berhenti dekat zone B. Dia berhenti dekat zone B, kemudian dia masuk semula. Kerana zone B yang pada 15 Ogos ini kuat. Kuat sebab apa? Adalah tu dia ada gabungan. Gabungan sebab apa? Gabungan sebab apa? Gabungannya, sabarlah. Relax, kita akan sampai ke tajuknya nanti. Itu ketawa siapa Ketawa siapa tu? Macam nak terbatuk-batuk Aduh. Okey, baik. Kita lihat lagi pada 18 Ogos. Kita nak lihat zone B harian Zone B harian, kita lihat perjalanan. Perjalanan mana mula-mula dominan dulu. Okey, nampak tak dia buy, dia sell, kemudian dia buy semula. Lepas tu baru dia sell semula dekat waktu US. Jadi bila kita tanda, nampak tak yang dominan itu ialah zone B buy untuk harian 18 Ogos. Nampak tak? Jadi zone B harian 18 Ogos itu kita carilah candle buy paling bawah. Candle buy paling bawah pada jam 5 pagi. Nampak tak yang saya tandakan tu? Bermula pada jam 5 pagi. Jadi inilah yang jadi zone B harian pada 18 Ogos. Lain pada waktu kita tanda zone B trend, kita tak tanda di jam 5 pagi ini. Tapi bila kita tanda zone B harian, kerana dia melibatkan bentuk market perjalanan, pada jam 5 pagi inilah asasnya kita menanda zone B. Sebab apa? Kebetulan tu. Kebetulan zone jam 5 pagi itu berada candle buy paling bawah pada ketika itu. Okey, nampak Baik, perhati lagi 19 Ogos. Okey. 19 Ogos tu kita tengok mana perjalanan yang dominan. Daripada pagi bawa ke LO, bawa ke UO. Okey. Perhati. Jam 5 pagi dia hingga jam 7 pagi dia buy dulu sikit. Asasnya kita nampak ini seolah-olah macam zone B nak pergi ke buy. Okey, relax dulu. Okey, tiba-tiba market terus kuat. Dengan TK apa tu? Sabar. Okey, relax Okey, dia terus kuat sell. Kemudian dia terus sell lagi. Kemudian dia masuk merepair, dia sell lagi kuat. Nampak tak? Jadi dominan untuk hari itu, zone B harian, cari candle sell yang teratas. Bermakna candle sell yang teratas berada pada jam 8 pagi. Begitu. Nampak tak? Untuk harian tu. 8 pagi berada 8 pagi di 19 Ogos itu adalah zone B sell. Nampak ya? Okey. Jadi sekarang ni cuba kita lihat lagi. Cuba kita lihat lagi pada 20 Ogos. 20 Ogos asalnya kita cuba lihat perjalanan dia. Perjalanan dia buy dari 5 pagi, 6, 7, 8 buy. Okey. Kemudian dia pun sell 2 kali merepair. Nampak tak? Okey. Kemudian dia buy berkuat. Lepas tu nampak tak ada candle pukul berapa tu yang melebihi candle buy tu. Okey. Jadi sekarang ini bila kita perhati di 20 Ogos, okey, zone B harian pada waktu itu telah berganjak ke bawah sedikit. Dia berganjak ke bawah sedikit dekat dengan candle buy besar tu. Nampak ya? Kita cari zone B, kita lihat trend dia bagaimana. Ini untuk harian. Mana yang dominan pada hari itu?
Ini prinsip pada smart trade dulu. Walaupun sekarang ini kita jarang guna perkara ini. Sekarang ini kita banyak guna zone B trend. Kerana zone B trend itu melibatkan pengiraan volume maksimum berulang. Kita jarang guna zone B harian. Tapi daripada zone B harian inilah yang menyebabkan kita sampai ke tahap sekarang ini. Jadi saya fikir kita kita tak bolehlah lupakan dia. Janganlah lupakan dia. Kerana harian punya zone B itu penting. Nampak tak? Sekarang ini pun untuk market tahun ini pun zone B harian ini penting. Sangat berguna. Dia guna pakai. Boleh kita guna pakai untuk harian. Okey, nampak ya? Okey, habis zone B harian, kita terus pada zone B trend. Zone B trend ni kita tak lihatlah dominan. Macam harian ni kita perlu lihat dominan. Kita perlu lihat perjalanan market. Kita perlu lihat perjalanan market bermula daripada Tokyo, bawa ke London, bawa ke US. Begitu untuk zone B harian. Tapi zone B trend ni lebih mudah. Zone B trend ni melibatkan trend. Kita tak perlu lihat harian lagi dah. Kita hanya perlu lihat 3 candle perjalanan. Dan seterusnya. Nampak ya? Baik. Saya ambil lagi gambar yang baru ini. Gambar nombor 2 ni. Untuk zone B trend. Okey? Cuba perhati zone B trend. Zone B trend ini kita tidak kira melalui harian. Macam tadi tu. Tapi saya beritahu kepada rakan-rakan. Saya sehingga sekarang, saya guna pakai 3 zone B ini memang tetap saya tanda di dalam platform saya. Harian saya tanda, zone B trend saya tanda dan zone B awal trend pun saya tanda untuk pergerakan market HHT. Ini yang saya guna pakai. 3 zone B. Begitu. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat dia memang sangat berguna. Begitu. Okey, perhati zone B trend yang saya baru hantar gambarnya tu. Okey, perhati dari 15 Ogos. Okey, perhati dari 15 Ogos, kita terus menanda perjalanan menaik. Nampak tak menaik? Menaik. Nampak tak menaik? Dia tidak ada menurun 3 candle perjalanan yang mana candle ketiga lebih daripada candle kedua dan pertama. Cuba perhati di 15 Ogos yang sell pagi tu, waktu laut tenang tu, nampak tak ada 3 candle yang sell? Okey, pukul berapa tu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Okey, 10 pagi. Nampak tak 10 pagi candle sell? Candle jam 10 itu, candle ketiga itu dia tidak melebihi candle yang pertama sell. Jadi zone B ini tidak jelas. Begitu. Senang kata bukan zone B lah. Senang kata begitu. Nampak ya? Jadi batuk. Jadi buy tu dia terus dia sambung sehingga atas tu. Nampak tak saya buat zone B warna merah tu di 15 Ogos. Okey. Dia keluar satu candle sell, dia keluar satu candle sell besar, kemudian dia keluar satu lagi candle sell. Bermakna lengkap perjalanan trend. Begitu. Nampak ya? Lengkap perjalanan trend. Walaupun dia besar-besar tapi dia 3 candle perjalanan, jadi kita boleh tandakan dia sebagai zone B. Nampak tak? Jadi bila zone B trend ni kita tak tanda macam harian tadilah. Kita terus ikut je. Mana yang melebihi 3 candle perjalanan paling atas, paling bawah, paling atas untuk sell. Open candle sell untuk trend yang paling atas kita tanda. Open candle buy yang paling bawah kita tanda. Yang menyebabkan dia jadi perjalanan. Begitu. Inilah zone B trend. Kemudian nampak tak? Saya tanda tu
dia buy semula sehingga 18 Ogos. Okey. Dan pukul 8 pagi dia semula zone B untuk sell. Nampak tak 3 candle perjalanan? Sell, doji, sell. Di doji tu doji sell. Okey, kemudian lepas doji sell tu candle sell lagi. Maknanya genaplah trend untuk perjalanan. Begitu. Kemudian dia buy semula, buy di 18 Ogos tu, dia pun menaik lebih daripada 3 candle perjalanan. Bermakna terus genap zone B. Mudah je. Okey, nampak di sini ada pembetulan sedikit pada 19 Ogos. Saya tak tanda zone B 19 Ogos tu kalau boleh rakan-rakan tanda zone B pada jam 5, 6, 7, 8 pagi. Zone B sell. Ada juga yang terlepas pandang. Okey. Okey, nampak di 19 Ogos tu ada satu zone B sell di jam 8 pagi. Nampak Okey. Jadi bila kata trend ni kita terus tanda. Daripada sinilah mudah untuk kita kira volume max berulang. Daripada zone B trend inilah kita mengira volume max berulang secara membundar. Begitu. Secara membundarkan. Kita bulatkan volume. Begitu. Okey, perhati zone B daripada awal trend zone B paling awal dalam trend tu Okey, perhati Sebenarnya pun ada yang saya tak tanda tu. Ada lagi yang saya tidak tanda. Tapi tak apalah, ini asasnya. Okey. Nampak bermula daripada 15 Ogos akhir US tu. Okey, yang warna ungu. Okey. Line yang warna ungu. Okey. Dalam proses zone B ke zone B, line warna ungu tu dari 15 Ogos hingga 18 Ogos tu, nampak tak line putih? Line putih-putih zone B tu. Apa yang saya tarikkan tu. Dia melibatkan ada 1, 2, 3 zone B dalam perjalanan zone B dari awal trend. Nampak tak? Dan apabila kita tarik line tu, seolah-olah bentuknya macam rama-rama. Ini saya ulang ke Abang Syukri besar suka ni. Kerana cara begini lebih kurang cara pengukuran HHT. Begitu. Cara untuk kita ukur HHT lebih kurang beginilah. HHT ni yang melibatkan perjalanan HHJ ke HHJ. Dalam perjalanan HHJ ke HHJ tu melibatkan banyak zone B. Begitu. Lebih kurang begitulah. Secara pengenalan. Okey. Nampak Ini ialah zone B paling awal dalam trend. Zone B paling awal dalam trend terus kita tandakan. Okey. Nampak Senang kata kita cari yang paling atas dan paling bawah lah. Tetap paling atas dan paling bawah. Kita nampak dia punya zone B tu. Ini setelah kita hurai-huraikan zone B. Begitu. Jadi ada masa lagi sikit ni. Masa pun dah agak mencemburui kita. Masa telah pun agak mencemburui kita. Saya fikir susah jugalah ni Susah juga ni nak menerangkan ni. Saya sambung nantilah untuk apa tu zone C dan hingga zone G. Tapi esok tak confirm lagi, mungkin hari Isnin lah. InsyaAllah. Bukan apa, ni agak-agak saya ni agak sudah melebihi ataupun hampir sangat dengan 2 jam. Saya memang ingat selalu pesan Abang Z tu. Abang Z pesan, kalau boleh jangan sangat lebih daripada 2 jam. Kerana proses untuk upload audio ni
amat rumit, sekiranya lebih daripada 2 jam, besar saiznya. Okey, saya sikit lagi tentang zon B ni. Nampak zon B ni, cara dia tu. Yang penting, rakan-rakan, cari yang paling asas dia, cari paling bawah untuk trend buy dan paling atas untuk trend sell. Yang mana kita nampak di situ 3 candle perjalanan. 3 candle perjalanan. Begitu, mudah je. Jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Begitu. Seboleh-bolehnya di peringkat awal ni, di peringkat asas ini, tandakan semua zon B supaya kita jelas zon B itu bagaimana. Begitu. Okey, baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, untuk zon C dan hingga zon G, kita sambung kemudian lah. Masa tidak menjembelahi kita untuk ataupun nak sambung sebab dia sikit lagi tu. C dengan G tu kita hanya nak maklumkan saja. Saya ingat sambunglah ya. Sikit tak apa, lebih sikit pun tak apalah. Sambunglah sedikit. Boleh ya? Okey, kita masuk pada zon C hingga zon G. Dah nampak dah tu. Mudah je. Senang kata zon C hingga zon G ni ialah ukuran. Ialah ukuran volume yang kita telah kira, kita telah ukur dan dibundarkan. Nampak tak pada kerangka kerja yang adik Din telah tuliskan itu. Yang mana zon C. Nampak kita mulakan dengan zon C. Zon C ialah antara 120 sehingga 170. Nampak kiraan volume dia tu. Katakan kita mengukur tiba-tiba kita dapat 150. 150 itu ialah dalam kategori zon C. Nampak ya? Contoh. Okey, seterusnya daripada kiraan itu 240 sehingga 350. Ialah zon D. Nampak Ialah zon D. Katakan kita ukur, kita dapat sekitar 260. Okey, volume Volume 260. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan 260 itu sebenarnya dia berada di dalam zon D. Nampak begitu. Mudah je. Sebab apa saya ini hanya untuk memaklumkan. Hanya untuk memaklumkan. Okey? Okey? Nampak ya? Okey, seterusnya cuba perhati zon E. Okey? Zon E antara 350. Zon E antara 350 sehingga 450. Itu zon E. Zon F antara 450 sehingga 500. Nampak Dan zon G ialah 500 ke atas. Volume senang je. Jadi untuk zon C sehingga zon G ni sebenarnya mudah kata nama lah. Kita mudah. Okey, EJ ni perjalanan dia sehingga zon E. Zon E. Kita dah ada kod kita. Zon E. Zon E ni antara 350 sehingga 450 lah. Begitu. Nampak ya? Mudah sangat. Zon C sehingga zon G. Mudah sangat. Kita hanya mengukur untuk dapatkan zon. Yang mana daripada zon-zon ini kita boleh keluarkan kesimpulan tentang kekuatan market sebelum ini. Biasanya bila melibatkan zon C, D, E, F, G ni, ini melibatkan market di luar pot. Market di dalam perjalanan
belayar. Senang kata belayar lah. Belayar exit port. Dia keluar daripada port. Volumenya besar. Nampak ya? Jadi begitulah. Begitulah. Akhirnya. Sikit je. Akhirnya. Muzakarah pada malam ini. Jadi yang terlebih, yang terkurang tu saya mohon maaf lah. Dari hujung rambut ke hujung kaki. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini tidak ada apa-apa. Saya ni lemah lah. Saya ni lemah. Semoga rakan-rakan mendapat manfaat daripada muzakarah sebentar tadi berkenaan dengan tajuk 2.3. Begitu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akhirkanlah muzakarah pada malam ini. Saya sebelum tu mohon maaf. Mohon maaf lagi. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam go to impossible.